Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bertemu kembali di Kaizaku Channel. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed and bumped his head. Couldn't get up in the morning. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. Rumah Agnes Keats, sebuah rumah lama di Bandar Sadakan yang pernah diduduki seorang penulis dari Amerika Syarikat. Agnes Negmont Keats menyimpan banyak memori lama dan kisah misteri yang masih belum terungkai sehingga kini. Tersegam indah di atas bukit di Jalan Istana Sanakan, Sabah, rumah setingkat dibuat daripada kayu itu juga popular dengan kisah seram yang pernah dilalui oleh diceritakan, termasuk penghuni sendiri, Agnes, lebih separuh abad yang lalu. Antara catatannya, Agnes pernah menceritakan sering ternampak lembaga wanita tinggi lampai bersama seorang bayi sepanjang tinggal di rumah berkenaan dari tahun 1934 hinggalah tahun 1952. Kisah seram itu juga diceritakan oleh penghuni selepas Agnes, termasuk seorang pembantu rumahnya yang mengatakan pernah tersempak dengan wanita sedang berdiri di anak tangga ketika tinggal di rumah itu pada tahun 1967 hinggalah 1968. Benar atau tidak, hanya penghuni yang pernah tinggal di rumah tim dijaga Jabatan Muzium Sabah yang tahu mengenai kisah menyeramkan di sebalik keindahan seni bina dan reka bentuk era kronologi rumah berkenaan. Malah ada juga yang mengatakan kisah misteri dan seram itu masih berlaku sehingga kini dan ia menjadi antara tarikan pengunjung untuk melawat ke rumah Agnes Keats sejak dibuka pada tahun 2004. Menyedari potensi itu, Jabatan Muzium Sabah merancang mewujudkan pakej pelancongan iaitu pelancongan seram atau nama Dark Tourism khusus untuk peminat kisah misteri dan juga cerita seram. Tawaran itu dijangka dibuka selepas aktiviti pelancongan dibenarkan semula apabila pandemik COVID-19 semakin pulih, terbuka kepada sesiapa yang berani dan teringin merasai pengalaman yang agak seram. Ketika mengumumkan perkara itu, baru-baru ini Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin, berkata Jabatan Muzium Sabah akan membangunkan program e-seram dengan membenarkan pengunjung bermalam di rumah Agnes Keats. Ia akan memberi peluang kepada pengunjung bermalam di rumah terbabit bagi merasai sendiri kehidupan Agnes Negmont Keats bersama suaminya Harry Keats dan anak mereka George pernah tinggal di rumah berkenaan. Ketika ini, program itu ditangguhkan berikutan pandemik sejak tahun lalu. Katanya wujudkan e-seram. Selain rumah Agnes Keats, banyak lagi lokasi di Sabah menyimpan sejarah peperangan, kemusnahan atau tragedi yang boleh dijadikan sebagai tarikan pelancong. Jafri berkata, e-seram adalah satu cadangan untuk menambah nilai setiap destinasi pelancongan di Sabah menerusi kaedah penceritaan atau storytelling dengan menunjukkan cerita, mitos dan legenda kepada pelancong.
Kisah misteri jadikan tarikan. Program itu juga menjelaskan nilai warisan rumah Agnes Gate. Malah ia diyakini dapat menarik lebih ramai pengunjung, terutama mempunyai niat yang mendalam terhadap sejarah dan kisah misteri. Katanya, pelancongan seram sebenarnya sudah lama wujud di Sabah seperti pembukaan Tugu Peringatan Perang Kundasang di Ranau pada tahun 1962 menceritakan kisah sedih iaitu Death March tentera Australia dan British yang dijadikan tahanan perang Jepun disandarkan. Istilah pelancongan seram pada asalnya dicetuskan dua profesor dari Glasgow Colonial University, Malcolm Flaherty dan John Lennon pada tahun 1996 yang mau masuk pelancongan berteraskan kegelapan. Destinasi dikunjungi menyimpan sejarah seperti peperangan, kemusnahan atau tragedi terjadi pada masa dahulu. Kita punya banyak tempat pelancongan menarik, pulau yang cantik, gunung yang indah. Namun di sebalik keindahan itu, ada satu jenis pelancongan yang tidak kurang menarik, iaitu melawat kawasan, mencatat sejarah, tragedi kejaman dan juga yang mengerikan. Ia dikenali sebagai pelancongan seram. Katanya berdasarkan catatan Jabatan Museum Sabah, rumah itu sudah ada apabila Agnes mengikuti suaminya bertugas sebagai pengawal komuniti hutan di Sanakan Sabah pada 1934 dan mereka juga adalah penghuni kedua di rumah berkenaan sehingga tercetus Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Rumah berkenaan dikatakan rosak ketika perang tetapi dibina semula pada tahun 1946 sebelum diduduki semula oleh Agnes bersama suami dan seorang anak mereka sekembalinya dari Amerika Syarikat ke Sanakan selepas perang tamat. Agnes menamakan rumah yang dibina semula itu sebagai Newland dan mereka tinggal di sana hingga 1952 sebelum digantikan pegawai komersial hutan lain yang terakhir iaitu Tom Bellis pada tahun 1968. Difahamkan rumah itu terus didiami pegawai lain sebelum ditinggalkan kosong selepas 1992 dan dijadikan sarang aktiviti tidak sihat termasuk penagih dadah sehingga diambil alih jawatan iaitu Jabatan Museum Sabah pada 2001. Jabatan Museum Sabah dengan kerjasama Jabatan Museum dan Akuti Negara kemudiannya melaksanakan perbaikan dan pemulihan dengan mengekalkan reka bentuk luaran dan dalaman asal sama seperti ketika Agnes yang tinggal di rumah itu pada hampir seabad yang lalu. Menariknya, segala perabot dan peralatan dipamerkan dalam rumah itu juga semua dari era kolonial. Selain pelbagai dekorasi, barangan antik dan gambar lama mempaparkan kehidupan Agnes dan keluarganya serta suasana di Sanakan ketika itu. Tidak juga ketinggalan catatan mengenai kisah seram yang pernah dilalui penghuni rumah itu. Turut juga disediakan untuk pencerahan bagi pengetahuan pengunjung. Rumah itu kemudiannya dinamakan Rumah Agnes Gate sebagai penghargaan terhadap Agnes yang membantu memperkenalkan Sabah atau ketika itu dikenali sebagai Borneo Utara melalui buku bertajuk Land Below the Wine. Menceritakan mengenai masyarakat tempatan dan alam semula jadi Sabah pada tahun 1939 bagi peminat kisah seram atau aktiviti paranormal, peluang untuk merasai sendiri pengalaman bermalam di rumah itu terletak 1 km dari pusat bandar Sandakan. Malah inisiatif Jabatan Museum Sabah itu mungkin dapat merungkai misteri di sebalik kisah yang menyeramkan. Benar atau tidak, sama-sama kita merungkaikannya.